Right, so the general formula for carboxylic acid is RC double bond O, OH. Okay, the R here, it can be an alkyl group. Okay, ataupun boleh juga kita letakkan aryl group. Okay, aryl group tu benzene lah. Okay, so the functional group for carboxylic acid is C double bond O, OH, which is carboxyl. For the IUPAC name, okay, for the IUPAC name, the longest continuous carbon, okay, the longest continuous carbon chain must contain the carboxyl group, okay, and then the chain is numbered starting with the carboxyl carbon atom. Okay, so the carboxyl carbon atom kita akan nomborkan dia sebagai carbon nombor 1, tetapi dalam penamaan kita tak tulis kedudukan carboxyl sebab dia memang kena duduk dekat carbon nombor 1, terminal carbon. Okay, and then give the position of substituent along the chain, and then the final E in the alkene is replaced by the suffix oic acid. So oic acid ni dia ada space lah. Okay, antara oic dengan acid ni ada space. Okay, kita tengok beberapa structural formula. Okay, so for example, kalau dia ada satu saja carbon, the IUPAC name is methanoic acid. Okay, dan dia ada common name. Common name bagi methanoic acid adalah formic acid. Okay, for the two carbon, okay, so kita ada ethanoic acid. Okay, the common name is acetic acid. Alright, for 3 carbon, we have a propanoic acid. Okay, so ataupun propionic acid, dia punya common name. Dan untuk 4 carbon, butyric acid, 5 carbon valeric acid, 6 carbon caproic acid. So kita kena tahu jugalah dia punya common name. Okay, common name yang biasa kita pakai, macam acetic acid ni, formic acid ni, ni agak familiar lah kalau dalam soalan. Alright, so kita tengok contoh yang pertama untuk kita namakan. Okay, first thing first, kita akan ambil the longest chain of carbon dan kita kena ingat the carboxyl group must include in the longest chain. Okay, so this is our longest chain. Okay, dan kita nomborkan, and then the carboxyl group ni akan jadi carbon yang pertama. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, untuk 5 carbon, the parent name is pentanoic acid. Okay, tu dia punya parent. Okay, the substituent. Okay, so kita ada pada carbon yang ketiga dan juga yang keempat kita ada methyl. So the substituent will become 3,4-dimethyl. Okay, so as a single word, okay, nama dia akan jadi 3,4-dimethyl. Alright, pentanoic acid. Okay, so nombor dengan nombor letak koma, nombor dengan huruf letak dash. Okay, huruf dengan huruf rapatkan kecuali perkataan acid je kita jauhkan. For the second structure, so this is the longest chain of carbon. So sama juga kita nomborkan. This one will become our carbon number 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon longest chain, parent dia pentanoic acid. Okay, and then sekarang ni kita nak letakkan substituent. Kita ada 2 substituent. Pada carbon yang ketiga ada methyl, carbon yang keempat ada bromine. So as a single word, kita kena ikut alphabetically order. So since bromo ni B, methyl ni M, so B dulu. So kita akan tuliskan sebagai 4 bromo, 3 methyl pentanoic acid. Pentanoic acid. Okay, next for this one, okay, this is the longest chain of carbon. Okay, and then kita ada methyl, okay, as our substituent. Okay, nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the parent will become hex lah. Parent dan 6 carbon. Okay, methyl pada carbon yang kelima dan juga jangan lupa, okay, kita ada carbon-carbon double bond antara carbon nombor 3 dan juga carbon nombor 4. Okay, so as a single word, kita akan tulis 5 methyl. Okay, 5 methyl, and then pada carbon nombor 3 kita ada double bond. So 3 hexane. Okay, hexane, En sebab ada double bond pada carbon nombor 3, and then
dia adalah carboxyl. Okay, since double bond dengan carboxyl highest priority. Okay, kita just tambahkan oic acid. Next, kita tengok pula kalau kita ada dua carboxyl group. Okay, kalau kita ada dua carboxyl group, both the carboxyl group will become our included in our longest carbon chain. Okay, so for example here, okay, so kita ada berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5. So di sini pun boleh jadi nombor 1, sini pun jadi nombor 1. So mana-mana je kalau kita tak ada substituent. Kalau ada substituent, kita akan nomborkan yang paling dekat dengan substituent tu adalah carbon nombor 1. Okay, sebab kita punya substituent kena letak as a lowest carbon kan. Okay, so dekat sini since kita tak ada substituent, kita ada carboxyl pada carbon nombor 1 dan 5. So the longest chain is 5 carbon. So kita namakan dia sebagai pentane dioic acid. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, kita akan pakaikan dioic. Okay, dioic bermaksud ada dua carboxyl group. So tak boleh nomborkan carbon dia sebab kita tahu dia mesti duduk dekat terminal carbon. Untuk aromatic carboxylic acid pula, okay, the C double bond OOH is directly attached to the benzene ring lah. So this one akan jadi carbon nombor 1. And then hati-hatilah nak nomborkan clockwise atau anti-clockwise as long as our substituent pada carbon yang paling rendah. So dekat sini kalau kita buat clockwise ke anti-clockwise ke, dia tetap duduk carbon nombor 4. So tak ada masalah. So nama dia adalah 4-chloro. Okay, so bila carboxyl group directly attached to the benzene ring, dia punya common name adalah benzoic acid. Okay, ataupun sebabkan ada dua substituent pada benzin, kita juga boleh namakan dia sebagai para-chloro-benzoic acid. Okay, sebab substituent dia adalah pada carbon nombor 1 dan juga carbon nombor 4 pada benzin. Okay, kita tengok contoh seterusnya pula. Okay, so sekarang ni kita ada dua carboxyl group. So ini boleh jadi nombor 1, ini jadi nombor 1 pun boleh. Okay, so sekarang ni sebabkan kita ada substituent here, okay, kita kena pastikan our substituent pada lowest carbon. So kita letakkan this one as carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so since dekat sini, okay, so kita punya substituent adalah isopropyl. Okay, ada 3 carbon. Okay, dia macam bentuk huruf Y ni. Okay, so dia adalah 2-isopropyl. Okay, so since dekat sini carboxyl ni ada pada 2 carbon. Okay, carbon nombor 1 dan juga carbon nombor 4. Okay, dalam kes ni kita kena nomborkan carbon dia. Okay, so kita akan nomborkan 1, 4. Okay, 1, 4. Benzene dicarboxylic acid. Okay, so kita akan cakap 2-isopropyl, 1,4 benzene dicarboxylic acid. And then last kita tengok pula untuk cyclic compound. Tadi aromatic. Okay, sekarang ni kita tengok cyclic pula. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya nomborkan dia anti-clockwise sebab okay, dekat sini kita ada methyl group, okay, dan juga bromine. Okay, methyl dan bromo. Okay, so kalau kita nomborkan clockwise, okay, so kita akan jumpa 1, 2, 3, 4. Substituent pertama pada carbon nombor 4. So sebab tu kita buat anti-clockwise sebab substituent pertama kita jumpa adalah pada carbon nombor 2. Okay, so dia punya substituent adalah 4 bromo, alphabetically order, 4 bromo, 2 methyl. Okay, so untuk cyclic compound dia akan jadi, okay, ada 6 carbon cyclohexane. Okay, dia akan jadi cyclohexane. Tapi kita tak boleh cakap dia adalah cyclohexanoic acid sebab carbon double bond OOH ni, okay, dia bukan betul-betul duduk dalam this ring. Okay, so kita tengok dia attach pada carbon nombor yang carbon yang pertama pada our ring. So dia akan jadi cyclohexane carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Alright, so kita akan untuk yang ada aromatic, yang ada cyclic ni, okay, kita akan namakan dia sebagai
cycloalkene. Lepas tu barulah kita tambahkan dengan carboxylic acid.